Kembali dalam Wanita hari ini, seperti yang kami janjikan di awal siaran tadi, menu Jawa. Macam-macam menu Jawa nak kami bawakan kepada anda penonton kami. Dan tanpa membuang masa, saya bawakan tetamu pertama saya hari ini, iaitu Puan Reni Diana Sulaiman. Dah pun bersedia di dalam talian. Assalamualaikum Puan Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, baik. Puan Reni, kabarnya hari ini kita nak kongsikan mengenai demo sambal goreng Jawa. Pasti yang dekat rumah tadi dah dengar kita punya di awal siaran tadi dah tertelan Ailio, dah tak sabar nak tunggu perkongsian daripada Puan Reni sendiri. Mungkin kita boleh mulakan antara bahan-bahan dan juga demo kita hari ini, Puan Reni. Okey, so sambal goreng Jawa ni kita dah sedia maklum dia adalah banyak campuran sayur-sayuran dan kalau protein tu mungkin setengah orang suka pakai udang, ada yang pakai organ dalaman. Dalam hal ini, dalam resipi kali ini saya lebih bertumpu kepada udang lah. Okey, kalau nampak daripada skrin tu, dalam tu ada bahan menumis, lengkuas, bawang putih, bawang merah, cili padi, ikut tahap pedas masing-masing, dan ada santan, ada air udang tu sebagai pengganti kepada MSG. Okey. Tapi kalau sambal goreng ni, saya ingatkan dia tanpa lemak. Maksudnya dia goreng kering macam tu. Tapi Puan Reni sendiri menggunakan santan Santan tu just sikit je. Dia tak banyak pun santan tu. Sebab kita letak santan tu bila kita goreng, because orang Jawa dia percaya sambal ni lagi digoreng, lagi kering, lagi sedap. So santan tu yang akan pegang lemak dalam masakan tu. Maksudnya kalau you makan hari ni, tapi lagi sedap kalau you makan esok bila you panaskan, you goreng lagi biar dia sampai hancur-hancur tu, memang kat situlah dia punya kesedapan dia tu. Sebab tu orang kata sambal goreng. Okey, tapi kalau sambal goreng ni antara bahan-bahan yang mana kita tahulah ada kacang panjang, ikan bilis, ada tempe, tauco, ada kentang, ada hati ayam juga kan. Antara betul. Orang kata kalau dah modernkan sikit tu, ada tak campuran-campuran lain yang dimasukkan sekali? Sebenarnya kalau ikut daripada resepi yang saya share ni, ini resepi daripada arwah nenek saya. Resepi ni saya mungkin sebab ibu saya ni dia orang Negeri Sembilan. Jadi dia ada kombinasi sikit rasa pedas dan rasa serai tu, so dia gabungkan. Dan dulu masa saya kecil-kecil, saya ingat lagi bila saya masak sambal goreng terus arwah nenek saya, ini adalah lauk kegemaran orang kat masjid. Macam setiap malam Khamis tu memang ada je permintaan untuk buat sambal goreng ni. Dan saya memang ikut daripada kecil, umur 7-8 tahun saya dah start masak sambal goreng ni. Sampai sekarang tak pernah kata orang tu lompat lah, tak pernah shortcut. I always follow, ikut macam mana nenek arwah nenek ajar sampai sekarang. Kira resepi turun-temurun. Tapi tadi Puan Reni ada kongsikan di Negeri Sembilan. Tapi kalau kita tahu Jawa dekat Johor ataupun di Selangor sendiri, berbeza tak dia punya cara masakan dia? Nenek saya, arwah nenek saya orang Kelang. Okey. Kalau orang Kelang ni saya rasa dia tak adalah signifikan sangat dia punya Jawanese dia. Tapi kalau you pergi area Banting, Sejangkang, Pelabuhan Kelang ke Teluk Panglima Garang, saya rasa dekat sana tu lebih lagi lah, mungkin lebih manis sikit dia punya campuran dan rempah-rempah dia. Saya punya mungkin lebih simplified. Okey. Tapi saya nak tanya Puan Reni sendiri kan, kalau kita buat sambal goreng Jawa ni, kalau kita masak hari ni, berapa lama dia boleh tahan ataupun cara-cara untuk nak bagi kekal lama sikit? The best letak dalam freezer lah. Lepas tu panaskan. Tapi kalau kita goreng sampai dia garing, the next day tu dia sebenarnya tahan je. Sebab dia dah goreng sampai dia kering kan. Macam tahu tu kita dah goreng awal-awal. Betul. Kentang, tempe. So dia tak ada masalah nak overnight. Sebab tu lauk ni kalau pergi kahwin orang Jawa ni, lauk ni lauk wajib. Memang dia akan ada. Dia masak sehari sebelum, dia akan panaskan esok tu.
itulah the beauty. Memang sedap. Okey, selain Yes. itu dia punya keistimewaannya bila kita nak ada gu dia lah. Orang kata kalau makan dengan nasi impit pun sedap, makan dengan lontong pun sedap, betul tak? Betul. Kalau dekat kampung saya dulu, macam hari pertama raya tu kita akan bagi-bagi dulang lauk bertukar dengan jiran kan. So sambal goreng akan selalu ada dengan ayam goreng kicap. Okay, ayam goreng kicap dia ada letak kayu manis 4 sekawan tau. Dia rasa dia lain sikit. So bila dia bertemu tu, dia memang sedap. memang sedap, alhamdulillah. Letak pula kuah-kuah lemak lontong tu, dia memang nice lah. Okey. Nice lah. Baik. Okey, Puan Rini, untuk penonton kita nak rasa air tangan Puan Rini yang resepi turun-temurun tu, dekat mana mereka nak dapatkan ni? Okey, sebenarnya saya dah mula menjual sambal goreng ni dekat saya punya platform Instagram. Boleh ke Reni Kitchen Official, RENE Kitchen Official di Instagram. Okey, ataupun di website www.renikitchen.com. Kita akan ada penghantaran delivery area KL Klang Valley. Seluruh Klang Valley termasuk Shah Alam, Putrajaya, Cyberjaya semua pada hari Jumaat. Baik. Puan Rini, selain daripada sambal goreng Jawa, antara menu-menu Jawa lain yang ada di Rini Official? Ada, yang ni sambal goreng Jawa kan. Ada satu lagi sambal Jawa. Sambal Jawa tu senang je. Dia tempe goreng, kentang goreng, ikan bilis goreng yang digaul bersama, digoreng dan digaul bersama dengan sambal cili padi. Sedapnya. Tu pun sedap juga. And then kita ada asam pedas. Tapi semua ni style-style Jawa lah. Dia ada manis-manis sikit. Kecuali gulai tu biasalah. And then saya nak just share yang kita punya soto pun antara yang antara yang mendapat permintaan ramai jugalah. Okey. Masa raya hari tu macam mana antara permintaan daripada penggemar-penggemar masakan menu Jawa ni? Memang alhamdulillah permintaan sambal goreng Jawa dan sambal sotong tu memang paling tinggi. You just bayangkan you makan nasi impit, kuah lodeh, sambal goreng tu dan juga sambal sotong. Sebab sambal goreng ni dia bukanlah sambal, dia adalah campuran sayur-sayuran yang disambalkan according to orang Jawa lah kan. Tak tahu kenapa nama dia sambal goreng kan. So dia punya kawan-kawan dia tu memang best lah. Betul. Lontong, sambal soto ataupun sambal udang dengan sambal goreng. Saya peminat lontong kena ada tempe lebih. Yes. Okey, Puan Rini, terima kasih kita nak ucapkan atas perkongsian sambal goreng Jawa. Untuk penonton boleh terus ke Instagram yang dikongsikan Puan Rini. Terima kasih Puan Rini. Sama-sama. Jaga Terima kasih banyak-banyak untuk hari ini. Salam. Baik, itu berkenaan dengan demo sambal goreng Jawa. Banyak lagi nak kami kongsikan, tapi sebelum itu kami nak bawakan trivia menu Jawa daripada Syifa, rakan wartawan kami. Malaysia kaya dengan kepelbagaian makanan termasuk menu masakan Jawa. Tahukah anda, selain nasi ambeng, ayam penyet juga merupakan antara makanan Jawa yang popular di Malaysia. Ia terkenal dengan sambal pedasnya. Ayam penyet adalah hidangan ayam goreng yang digiling menggunakan penggiling untuk melembutkan ayam. Fakta menarik yang kedua ialah tempe yang selalu dimakan berasal dari kacang soya yang telah melalui proses penapaian. Pada zaman penjajahan Jepun, tempe menjadi salah satu makanan ketika itu. Tempe juga boleh digoreng atau dikukus dan enak dimakan bersama sambal kicap. Selain itu, tahukah anda, pecal dalam bahasa Jawa membawa maksud tumbuk atau dihancurkan dengan cara menumbuk. Pecal merupakan hidangan beraneka sayuran yang dimakan bersama sambal pecal atau sambal kacang. Justru tidak hairanlah makanan tradisi masyarakat Jawa semakin mendapat tempat di hati kita kerana cara penyajiannya dan rasanya lebih kurang sama dengan cita rasa rakyat Malaysia.
Wah, itu dia menu masakan Jawa trivia yang dikongsikan oleh rakan wartawan kami Syifa. Kalau tadi Fatin dan juga Puan Reni dah kongsikan resepi sambal goreng Jawa. Pertama kali saya makan sambal goreng Jawa tu ketika bersekolah di Muar Johor. Okey, menu seterusnya yang akan kami bawakan kepada anda iaitu ponten dan sambal totok Jawa. Bersama kita dalam talian pada hari ini ialah Puan Tuti Royani Kanapi yang akan kongsikan resepi-resepinya. Assalamualaikum Puan Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kita di WHI pada hari ini. Baik Puan, kalau boleh kita mulakan, apa itu sebenarnya ponten dan juga sambal totok ni Puan? Punten ni dibuat daripada nasi bersama dengan santan dan dimasak, dikacau. Dia sama lebih kurang macam buat lontong, cuma ada santan lah. Dan dikacau dan dikepal-kepal untuk dimakan lah. Dan sambal totok ni sebenarnya dia sambal asas Jawa lah. Memang sesuai dimakan dengan nasi, sesuai dimakan dengan punten. Dan sesuai juga kalau saya biasanya simpan sambal totok ni untuk jadi rencah macam masakan goreng lah. Okey, kalau kita lihat di kaca TV ini cara-cara nak buat punten ya Puan? Ya saya. Okey. Okey. Sekarang ini apa yang sedang berlaku tu? Dah masukkan santan, kemudian beras dan yang dah dibasuh, masukkan santan, kita letak daun pandan bagi aroma wangi dan kita kacau dia on and off, kita kacau lah. Macam biasa kena kacau sehingga dia lembut dan jadi lembut macam tu lah. Okey. Sesuai untuk dikepal. Baik. Bezanya apa Puan kalau dengan nasi impit? Nasi impit dia tidak letak santan. Jadi yang ini lebih lemak lah rasanya ya? Dia seolah-olah seperti nasi lemak yang lembut. Ditumbuk dan dilenyek untuk jadi lembut lah. Kombinasi lontong dengan nasi lemak tu. Sedapnya. Okey. Dan memang dimakan dengan sambal totok ya Puan? Ya, biasanya orang makan dengan sambal hijau. Tapi dalam keluarga saya lebih suka sambal totok. Sebab ada ikan bilis, ada rasa ikan bilis, ada rasa belacan semualah. Tapi dua-dua pun boleh juga. Puan asal dari mana Puan Tuti? Macam mana? Puan asalnya saya dari tinggal mana? di Payi Jaras. Kampung Payi Jaras, Sungai Gulung. Tapi macam keluarga tu ramai daripada Jeram, daerah memang Jawa lah. Dan adakah resepi sambal totok ni resepi turun-temurun? Ya, resepi turun-temurun daripada mak saya lah. Dia sangat simple. Sebab memang buat stok untuk kita makan bila masa kita boleh makan macam tu. Dan dia asas. Kalau kita campurkan dengan bahan-bahan masam seperti buah-buah masam seperti mangga ke ataupun buah pinin ke, taruh tomato, tambah tomato pun boleh. Okey, biasanya kan Puan Tuti, kalau resepi turun-temurun ni ada keistimewaannya. Kalau boleh kongsikan keistimewaan sambal totok Puan Tuti ni. Keistimewaan dia macam saya katakan tadi, dia sebagai asas kepada segala sambal lah. Boleh dicampurkan dengan buah-buah masam ataupun kalau disimpan, sekiranya kita nak buat goreng-goreng seperti nasi goreng, mi goreng, mihun goreng pun boleh. Selain daripada kalau nak makan dengan punten kan, sambal totok ni sesuai dimakan waktu bila biasanya? Sarapan pagi, makan tengah hari pun boleh, waktu malam pun boleh. Bila masa itulah yang paling istimewanya jugalah kan. Macam kalau misalnya kita nak cepat, sambal ni kita dah sediakan stok. Sarapan pagi tu kita nak segera kan, nasi ada lebih, kita just panaskan dia dalam kuali, tambahkan telur dan letak sayur sikit, masukkan nasi, dah siap untuk kita makan. Sedapnya. Dengan mihon ke, kita masukkan mihon, sayur sikit, siap dah. Biasanya tunggulah. Puan, kalau Puan Tuti cerita mudah je cara nak masaknya, tetapi mereka yang baru pertama kali nak mencuba, apa tip-tipnya ataupun kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan yang membuatkan sambal totok ni tak menjadi?
saya rasa dia susah nak salah lah. Sebab memang mudah. Semua bahan-bahan dia kita goreng dulu. Macam tunjukkan demo saya tadi tu, saya masukkan dia semua dulu. Kita goreng. Dan kalau kesalahannya mungkin nak balancekan masam dengan manis ataupun masin dia tu, itu je masalah dia. Yang lain tu semua memang bahan-bahan tu memang dah sesuai digunalah untuk semua keadaan macam tu. Okey, baik. Puan, kalau Puan tengok sekarang ni kan, sekarang ni kita dah ada pelbagai budaya di Malaysia ni kan. Tetapi bagaimana kalau Puan lihat budaya Jawa itu sendiri dari segi masakan? Adakah generasi-generasi sekarang ini masih lagi ambil tahu dan masih lagi teruskan dengan resepi-resepi ini dan sudi untuk mempelajari resepi ataupun adat turun-temurun mereka? Alhamdulillah, jujur kata, saya ni sebenarnya generasi yang dah ke bawah juga sebab macam nasi ambeng tadi tu contoh, dan punten ni pun sebenarnya dah nak hampir pupus dah. Maksudnya dah hampir dilupakan oleh generasi sekarang. Tapi saya tengok alhamdulillah sekarang ni kebanyakan daerah, contohnya macam di Sabak Bernam, di Bukit Badung, mereka dah naikkan semula punten ni dan dikenali oleh anak-anak muda dan anak-anak muda sedia untuk belajar. Dan kita sekarang ni pun semua info di hujung jari kan. Jadi kita cari dia dekat Google, semua cara-cara dia nak buat semua ada. Macam saya correct semula generasi yang sebelum ni, saya banyak bertanya kepada kawan-kawan, kepada kakak-kakak dan abang-abang saya yang dulu makan kan. Jadi saya cari semula insya-Allah. Pastinya memang kita perlu pelajari dan teruskan adat dan budaya tersebut. Baiklah Puan Tuti, boleh kongsikan kepada penonton-penonton WHI laman media sosial ataupun nombor telefon kalau mereka nak mempelajari ataupun membuat pesanan menu-menu daripada Puan. Okey, boleh ke Instagram saya nasi.ambeng.tuti. Nasi Ambeng Tuti, dan telefon saya 019-3999-484. Nombor sangat senang ingat. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Tuti atas perkongsian bersama kami. Sedap tu, mesti ramai tak sabar nak rasa, dan dah boleh ikuti Puan Tuti di laman media sosial yang telah dikongsikan tadi. Tu dia Fatin. Kalau kita tengok apa yang dikongsikan Puan Tuti tadi tu, sedikit sebanyak sebenarnya saya pun ada tahu serba sedikit, tapi apa yang dijelaskan tu lebih, orang kata, banyaklah ilmu yang kita dapat mengenai menu hari ini. Dan ini satu lagi menu yang mana ramai yang tahu, bukan saja masyarakat Jawa, tetapi orang kata rata-rata semua dah minat dengan menu ini, yang mana kita nak kenalkan menu nasi ambeng. Nasi ambeng ni awak, kalau kita tahu penyediaan dia memang sebenarnya banyak, sebab banyak dia punya lauk-lauk kan, dan sebagainya. Dan lebih, orang kata, kalau kita macam kenduri, kita akan ada nasi hujan panas lah, nasi minyak dan sebagainya. Tapi untuk masyarakat Jawa ni sendiri, mereka menyediakan nasi ambeng ni kerana mereka percaya yang nasi ambeng yang mana dihidangkan di dalam talam makan ramai-ramai itu akan, orang kata, melahirkan sifat apa, kesepakatan ataupun kebersamaan antara satu sama lain. Okey, kita tak nak buang masa, kita nak terus bersama dengan tetamu kita di dalam talian, iaitu Puan Nur Syafira Ali yang telah pun bersedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceria Puan Nur Syafira. Okey, berkenaan dengan nasi ambeng ni, saya salah seorang peminat nasi ambeng juga. Tapi untuk nasi ambeng yang saya makan sekarang ni, dia dah mungkin ayam tu bukan lagi ayam, apa orang panggil, yang ayam masak kicap. Kalau dulu nasi ambeng ni, kalau boleh Puan kongsikan dengan kami latar belakang ataupun apa orang kata, secara aslinya nasi ambeng ni. Sebenarnya nasi ambeng ni berasal daripada tanah Jawa macam tu. Kan? Lepas tu dia buat macam, dia gayakan semula, lepas tu untuk macam apa? Untuk kenduri macam tu. Okey. Kalau macam kenduri tu ada penyedia hidang dalam talam, lepas tu makan ramai-ramai. Tapi kita bercakap mengenai penyediaannya Puan kan, macam-macam sebenarnya. Ada mi, ada soon, ada lauk ayam tu sendiri. Kalau dulu kita panggil ayam apa tu? Ayam masak kicap.
Ayam masak kicap. Ayam masak kicap yang sesuai lah macam tu. Sebenarnya ada banyak. Macam ayam masak kicap, ayam ungkep macam tu. Ayam ungkep. Okey, apa sebenarnya perbezaan kalau kita nak menyediakan menu-menu ayam? Bukan saja ayam, ada juga daging yang disediakan kan Puan? Ada. Kan? Okey. Mungkin kita boleh serba sedikit kongsikan cara penyediaannya. Cara penyediaannya, kononnya yang untuk macam ayam kicap kan. Mula-mula kita goreng perencah dulu. Lepas tu, kedua, tapi sebelumnya, kita dah buat dulu yang macam tempe, apa semua kan. Yang untuk tempe lah. Tapi yang ayam kicap ni, awal-awal kita buat dulu macam setengah masak. Baru kita gaulkan lah dengan perencah tu. Macam tu. Okey. Baik, Puan, kalau sekarang ni PKP kan ramai orang tak boleh nak pergi mencari dan sebagainya. Mungkin mereka nak sediakan sendiri dekat rumah. Cara penyediaan ayam masak kicap ni sebenarnya senang kan? Tapi untuk nasi ambeng sendiri ada tak mungkin tips-tips daripada Puan sendiri? Maksudnya macam mana? Tips untuk menyediakan ayam masak kicap ni tapi lebih mudah. Oh, lebih mudah ada. Contohlah macam kita nak buat yang untuk hari esok. Lepas tu kita macam malam tu kita buat dulu. Banyak-banyak kan. Lepas tu macam perencah apa semua kita dah siap-siapkan dulu kan macam tu. Lepas tu baru kita mulakan pakainya lah macam tu. Biar senang kita buat kerja. Okey. Itu kita dah sediakan pasal penyediaan. Ini kita nak cerita pasal nak hidang nasi ambeng ni. Untuk Puan sendiri macam mana? Yang untuk penyediaan? Untuk nak hidang dia. Oh, macam hidang. Kita untuk macam menghidang terus ni lah. Macam letak macam nasi dulu, lepas tu letak ayam macam tu kan. Baru macam mie, lepas tu macam macam tempe, ada serondeng apa semua lah. Macam ikan masin macam tu lah. Okey. Untuk cara menghidang ni, ada ke sebab-sebab kenapa disusunkan nasi begitu? Ayam dulu ke, mie dulu ke? Macam mana? Kalau kita tengok di visual sekarang ini, nasi tu disusun cara dia begitu. Kenapa? Memang ada antara kepercayaan ke ataupun letakkan ayam dahulu ke? Mungkin Puan boleh kongsikan. Itu sebenarnya pada zaman ni bercerita pada tempoh dululah kan. Macam tu. Jadi macam kita satu keluarga, satu family tu macam senang lah. Ibaratnya macam adat kita macam kerukunan. Maksudnya macam tu. Okay. Macam tu style Jawa lah kononnya. Gotong royong. Macam tu. Puan, saya nak tanya untuk masyarakat Jawa sendiri kan. Nasi ambeng ni memang dari kecil dah dikenalkan ke ataupun ini memang masyarakat yang dewasa saja sukakan nasi ambeng ni? Dalam masa sekarang semua dah menyeluruh. Maksudnya macam tak kira lah macam tua ke, muda ke, menengah ke kan, miskin ke, kaya ke, semua rata dah macam dah pada minat lah nasi ambeng ni semua macam tu. Sebab ibaratnya kita semua makanan tu dah ada semua tersedia macam tu. Kita tinggal makan saja macam tu lah. Sesuai dengan orang kata lambang kesepakatan, perpaduan tu. Maksudnya boleh kata kalau kita macam ada family ramai tu macam memang masuklah sesuai lah. Kita rasa tu macam tu. Makan ramai-ramai, makan sama-sama. Okey. Mungkin Puan boleh kongsikan di mana mereka nak cari nasi ambeng tu. Saya tengok pun terliur saya. Oh, ya ke? Ya. Adalah kami pergi dekat Kota Dam. Lepas tu macam kat Kota Damansara dekat Uptown. Ataupun kira order dekat macam delivery dekat Mentong saja. Boleh kongsikan FB sekali? FB Jom Mentong saja. Senang. Jom Mentong. Jom Mentong. Okey. Okey, Puan Nur Syafira. Mungkin tips yang terakhir lah untuk mereka di luar sana. Sebenarnya senang atau susah nak sediakan nasi ambeng ni? Secara ringkas. Senang saja. Senang sahaja. Puan macam kita tumbuk-tumbuk, lepas tu letak goreng, lepas tu letak semua perencah, lepas tu masukkan semua bahan. Boleh kita rasa ramai-ramai macam tu. Itulah. Okey. Kalau kita tengok tadi tu ada menu lain yang dikongsikan. Apa tu? Selain daripada nasi ambeng.
lontong goreng, lepas tu nasi bakar, lepas tu lontong darat, macam-macam lah saya. Oh, macam-macam. So, kena terus pergi kepada FB dan juga Instagram Puan Nur Syafira Ali iaitu Jom Mentong untuk dapatkan semua menu-menu Jawa, menu masakan Jawa. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Syafira Ali kerana berkongsi macam-macam hari ini, perkongsian ilmu yang kami dapat. Terima kasih. Okey, sama. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Fatin, wanita hebat yang bersama kita pada hari ini kan. Seronok bukan saya saja sembang dengan betul. Puan Syafira. Terhibur saya. Bukan saja resepi-resepi kita belajar Fatin, tapi kita juga belajar budaya masyarakat Jawa. Dan alhamdulillah berdasarkan perkongsian mereka, generasi-generasi muda pun suka nak belajar budaya mereka sendiri. Saya boleh dapat nasi ambung daripada Hawa kan lepas ni? Bolehlah cuba ambil masa berapa jam tu saya nak masak. Tak tahu. Okey, diharapkan semua perkongsian semua daripada sambal goreng Jawa. Kita ada menu yang dibawa oleh ada demo Puan Ten tadi dan juga nasi ambeng ini. Sedikit sebanyak dapatlah kita naikkan balik ataupun tukar selera untuk kita cuba selepas ini. Ada inspirasi baru, ada idea-idea baru untuk ibu-ibu ataupun maupun anda yang bujang kat rumah kan, sambil-sambil bekerja dari rumah, masa-masa yang terluang tu boleh amalkan ataupun cuba resepi-resepi baru yang dikongsikan pada hari ini. Banyak lagi perkongsian kita di WHI nak bawakan kepada anda, tetapi kita nak rehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini